Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Muhammad Arif dalam 15 minit MMTV edisi 16 September 2022. Sambutan Hari Malaysia disambut meriah di seluruh negara hari ini. Di ibu kota, kira-kira 5,000 orang membanjiri pekarangan pavilion bagi sambutan acara Keretapi Sarung 2022. Sambil mengenakan pakaian tradisional sarung dan retro, mereka yang hadir turut berpeluang menyertai pelbagai aktiviti menarik seperti joget lambak dan persembahan basking. Lain pula kisahnya di Padang Besar Perlis. Kompleks Immigration Custom dan Kuarantin serta stesen keretapi Tanah Melayu Berhad sesak teruk berikutan orang ramai mengambil kesempatan cuti Hari Malaysia dan hujung minggu untuk ke Thailand. Menerusi tinjauan utusan Malaysia awal pagi tadi, orang ramai mula beratur panjang seawal pukul 6 pagi bagi proses dokumentasi. Sejak sempadan kedua-dua negara dibuka, rakyat Malaysia telah membanjiri negara jiran itu untuk membeli belah. Di Kelantan, kemeriahan sambutan Hari Malaysia, sekumpulan 50 ahli Kelab RC Tok Bali melakukan aktiviti menerbangkan pesawat kawalan jauh ciptaan mereka di Kampung Gong Kubur, Pasir Putih. Pengerusi kelab itu, Muzaidi Abdullah berkata, lebih 50 pesawat kawalan jauh termasuk helikopter 3D yang menggunakan bateri sel kering dan petrol diterbangkan bermula pukul 8 pagi hingga 12 tengah hari. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam kenyataan ringkas berharap Hari Malaysia dijadikan permulaan bagi menyemarakkan lagi perpaduan, keterangkuman, kebersamaan dan kesyukuran sesama rakyat berteraskan nilai keluarga Malaysia. Perdana Menteri dijadual menghadiri sambutan Hari Malaysia 2022 peringkat kebangsaan yang akan diadakan di Dataran Memorial Pengisytiharan Kemerdekaan Bandar Hilir Melaka malam ini. Kerajaan akan memulakan pembayaran fasa 3 Bantuan Keluarga Malaysia BKM bernilai RM2.2 bilion bermula 20 September ini. Perdana Menteri berkata pembayaran fasa 3 dan rayuan BKM akan dikreditkan secara berperingkat bermula Selasa depan sehingga 27 September 2022. Pembayaran berjumlah RM2.2 bilion itu akan memanfaatkan seramai 8.7 juta penerima yang termasuk pelbagai kategori isi rumah, warga emas, bujang dan tiada pasangan dan bujang serta mereka yang telah lulus rayuan BKM. Untuk fasa ketiga ini, setiap penerima BKM bakal menerima sehingga RM900, manakala lebih 80,000 penerima yang diluluskan rayuan akan menerima sehingga RM2,350 mengikut kategori kelayakan masing-masing, termasuk bantuan tunai tambahan yang diumumkan kerajaan Jun lalu. Keadaan banjir di Batu Pahat semakin buruk apabila seramai 263 orang telah dipindahkan setakat pukul 12.30 hari tadi berbanding 255 orang semalam. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah berkata, 74 keluarga kini ditempatkan di pusat pemindahan sementara di Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Gading. Mereka yang dipindahkan adalah penduduk dari Taman Sri Pancur, Kampung Sengkuang, Kampung Baru Sri Gading, Pekan Sari Gading dan Kampung Sri Tanjung. Hujan lebat bermula 1.30 pagi Rabu lepas dan fenomena air pasang menyebabkan banjir kilat di 5 lokasi. Selepas lebih 15 tahun bergelar ibu tunggal, penyanyi dandut terkenal Mas Idayu sah bergelar isteri kepada penerbit eksekutif sebuah stesen televisyen Muhammad Sufian Cik Isa hari ini. Dalam majlis yang dihadiri kira-kira 100 ahli keluarga terdekat serta kenalan rapat itu menyaksikan penyanyi lagu Cintaku 100% menerima mas kahwin RM1,001 selain dulang hantaran 7 berbalas 5. Sementara itu, majlis resepsi pasangan mempelai berkenaan akan berlangsung malam ini. Bertemakan fantasi, secara keseluruhan jumlah tajaan untuk merealisasikan majlis perkahwinan penyanyi berusia 50 tahun itu berjumlah RM8 juta. Kami nampak bila kita bersama, kita boleh kelakar kadang-kadang dia punya cakap tu dia macam biasa je, tapi sebenarnya bagaimana kelakar? Tak pecah perut kita, kata dua-dua kita. Jadi kami tak sangka yang dia soalan yang kelakar. Tapi bila kita recall balik,
kerja dia dulu dekat TV3 memang dia handle lawak tu lama dengan senario dulu. Berapa tahun? 8 tahun. Jadi Mami, dia memang suka lawak-lawak ni. Mami memang suka pelawak pun, cuma tak jumpa lah pelawak. Mungkin ramai tak tahu lah Mami di sebalik Masjid Dayu tu kan. Tapi saya rasa biar je lah, saya seorang yang tahu. Tak cium! Balik jantung ni. Biar saya seorang je yang tahu, saya rasa. Setiap orang ada destinasi berbeza. Ada yang jalan-jalan cari makan, shopping sakan, nikmati pemandangan, tambah pengetahuan, hilangkan bosan, atau mungkin saja ikut kawan. Dan sebaik-baik yang dicari, mulakannya dengan Andalusia Travel and Tours, penyucian jiwa di Tanah Suci. Hubungan baik antara Malaysia dan China terus diperkukuh melalui industri perfilman dengan penganjuran Festival Filem China 2022. Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Zahidi Zainul Abidin berkata, festival filem itu menjadi salah satu landasan bagi penerbit bertukar pandangan dan menjalinkan persahabatan menerusi karya masing-masing. Ujarnya, kementerian komited menyokong bakat kreatif tempatan sekaligus memastikan mereka dapat menembusi pasaran antarabangsa. Sementara itu, filem On Your Mark yang diarahkan pembuat filem Malaysia-China Chew Keng Guan memperoleh kutipan 8.7 juta ringgit pada hari pertama tayangan sekaligus menjadi filem nombor 1 di China. Jumlah mangsa malapetaka banjir di Pakistan telah menghampiri 1,500 orang manakala ratusan ribu penduduk masih tidur di tempat terbuka akibat bencana berkenaan. Banjir yang dibawa hujan monsun serta pencairan glasier di pergunungan utara telah menjejaskan kehidupan 33 juta orang di negara itu. Kerugian disebabkan kemusnahan kediaman, sistem pengangkutan, tanaman dan ternakan dianggarkan lebih 140 bilion ringgit. Mangsa yang kehilangan kediaman kini tidur di kemah dan tepi lebuh raya. Pihak berkuasa pengurusan bencana Pakistan berkata, seramai 1,486 orang dilaporkan maut dengan 530 daripadanya adalah kanak-kanak. Bintang TikTok dengan jumlah pengikut paling ramai Kabani Kabilame mendedahkan dia mampu memperoleh sehingga 3.4 juta ringgit bagi sebuah video yang dimuat naik. Selain itu, Lame turut berkongsi bahawa kebanyakan pendapatannya diperoleh daripada tawaran menyediakan kandungan kepada pelbagai jenama terkenal. Malah Kabilame kini mengatasi Charlie D'Amelio sebagai pencipta kandungan paling banyak diikuti pada Jun tahun ini. Video bintang TikTok kelahiran Senegal itu mengetengahkan paparan aksi bersahaja tanpa dialog namun berjaya mencuri hati penonton dengan jenaka yang disampaikan menerusi bahasa tubuh yang mencuit hati. Setiap orang ada destinasi berbeza. Ada yang jalan-jalan cari makan, shopping sakan, nikmati pemandangan, tambah pengetahuan, hilangkan bosan, atau mungkin saja ikut kawan. Dan sebaik-baik yang dicari, mulakannya dengan Andalusia Travel and Tours, penyucian jiwa di Tanah Suci. Suruhanjaya Security Malaysia meluluskan cadangan penggabungan antara Digi.com Berhad dan Celcom Axiata Berhad di bawah terma dan syarat yang tertentu. Digi dan Axiata Group Berhad dalam satu kenyataan berkata, cadangan penggabungan itu membabitkan pemindahan keseluruhan modal saham terbitan Celcom sebanyak 1.24 bilion saham oleh Axiata kepada Digi pada harga 17.76 bilion ringgit. Cadangan penggabungan itu turut melibatkan penyenaraian tambahan 3.96 bilion saham baharu Digi di pasaran utama Bursa Malaysia.
Kedua-dua syarikat telco itu memaklumkan kepada Bursa bahawa Suruhanjaya Security juga telah meluluskan struktur ekuiti Bumiputra dalam DG susulan cadangan penggabungan berkenaan. Gabungan itu kelak akan mewujudkan syarikat telekomunikasi gergasi dengan 19 juta pelanggan dan pendapatan 1.35 bilion ringgit. Dunia berkemungkinan memasuki fasa kemelesetan ekonomi menjelang 2023 selepas Bank Pusat kebanyakan negara menaikkan kadar faedah bagi menangani kenaikan inflasi. Bank Dunia memaklumkan landscape ekonomi semasa menyaksikan Bank Pusat di seluruh dunia menaikkan kadar faedah pada tahap yang belum pernah berlaku sejak 50 tahun lalu. Nota kajian sama turut menyatakan bahawa para pelabur turut menjangkakan bank-bank pusat akan menaikkan kadar dasar monetary kepada hampir 4% sepanjang 2023, iaitu peningkatan 2 mata berbanding purata 2021. Legenda tenis dunia Roger Federer mengumumkan persaraannya semalam. Bintang Switzerland berusia 41 tahun itu berkata sudah tiba masanya untuk dia bersara selepas bermain lebih 1,500 perlawanan. Bintang sensasi yang membuat pengumuman itu menerusi rakaman video semalam berkata keadaan badannya kini tidak berada pada prestasi yang baik selepas mengalami kecederaan dan 3 pembedahan. Penampilan terakhirnya adalah Piala Lever di London minggu hadapan. Federer memenangi 20 gelaran Grand Slam perseorangan termasuk 8 Wimbledon. Federer dijangka bergandingan bersama Rafael Nadal, Novak Djokovic dan Andy Murray buat julung kalinya mewakili pasukan Eropah di dalam Piala Lever di London pada 23 hingga 25 September depan. Saat yang paling dinantikan setelah 7 perlawanan tanpa gol, Cristiano Ronaldo meledak gol pertamanya musim ini ketika membuat Manchester United kembali ke landasan kemenangan dalam kempen Liga Eropah selepas menumpaskan Sheriff Tiraspol 2-0 awal pagi tadi. Walaupun jaringan di pentas Liga Eropah itu tidak begitu mengujakan dirinya, namun ledakan gol berkenaan merupakan jaringan ke-699 Ronaldo. Pengendali United Erik ten Hag berkata gembira dengan sumbangan yang ditunjukkan Ronaldo dalam pertembungan menentang Sheriff. Namun beliau percaya pemain berkenaan perlu meningkatkan tahap kecergasan. Tambah Ten Hag, selepas kekalahan kepada Sociedad, beliau menurunkan barisan terkuat dengan Ronaldo mengetuai jentera serangan yang dibantu Sancho dan Bruno Fernandes serta pemain sayap Anthony sebagai kesebelasan utama. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Sabtu 17 September 2022. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Muhammad Arif. Selamat berhujung minggu dan selamat Hari Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mulia sedang berhad. Di Media Mulia kami memaparkan berita-berita terkini, tepat dan sensasi menerusi Utusan Malaysia dan juga Kosmo. Berita-berita berkenaan isu semasa, politik, hiburan, sukan, laporan khas. Pelbagai segmen seperti program diskusi dan bual bicara. Orang yang dipaparkan berkonsepkan pemikiran baharu dan suara kontemporari. Boleh dapatkan perkembangan berita semasa melalui laman web dan juga platform media sosial kami, Utusan Online dan Kosmo Online.